Hello, this is Haizil. Hari ni kita akan tengok asas-asas kepada software Adobe After Effects. So, tanpa melengahkan masa, let's do it! Jom! This is Haizil. Okay, bila kita buka After Effects, selalunya kita nampak skrin macam ni lah. Dia kosong je. Dan pada siapa yang memang betul-betul fresh, tak pernah guna After Effects, After Effects ni dia selalu kita nak buat kerja something, kita perlukan composition. To create a composition ni dia macam dalam, kalau Photoshop kita ada canvas, ataupun macam dalam AI kita ada artboard kan. So tapi kalau After Effects kita guna composition. Dalam composition ni kita boleh letak semua kita buat kerja dalam composition tu, tapi in a project, After Effects project, kau boleh ada banyak composition. So kau boleh letak composition dalam composition yang lain. So kau mungkin akan faham lah kenapa dia akan allowkan something like that, sebab boleh interact the composition with one another. So nanti kau tengok lah. First kita get to know the layout first. To start off, kita kena create composition macam aku cakap tadi. So click here, create a new composition, icon kat sini. And then from here kita boleh setkan kita punya composition punya setting lah, macam resolution apa semua. For this kita rename dulu. Dengan composition pertama ni kita buat jadi main com kita. So di sini kita buat set je 1080p apa semua, dan frame rate tak kisah, ikut apa project korang nak buat. Duration tak kisah. Ya okey je. Okey, ada buat kita punya composition dah. Okey. Ni composition, bila kita create new composition dia akan kosong of course. So before we go further, kita kenal dulu layout untuk effect ni lah. So dia macam biasa, atas ni kita ada semua, kali dua ni je yang macam biasa. Dari sini composition, di sini kita nak buat composition baru boleh. Lepas tu nanti kita nak export semua. It's here I think. It's here I think. Yes, boleh queue render apa semua. Lepas tu kat layer, kalau kita nak buat layer baru semua kat under here. Shortcut dia dekat empty composition ni, kita right click pun boleh. It's the same thing dengan atas ni. Same thing. Tu kita boleh buat lah banyak benda-benda ni. Mungkin korang tak perlu tahu dulu. As you go on, nanti korang explore sikit lagi, lebih sikit lah. Lepas tu dalam tag effect ni, this is where the fun part lah. Usually kau nak letak apa-apa effect dekat footage kau ataupun yang working file korang, guna kat di sini lah. Kau tengok aku ada banyak a few plugin, mungkin korang tak nampak banyak macam ni, sebab sekarang aku letak banyak install plugin apa semua. Animation ni untuk help korang punya animation lah, to assist you anything. And then kat window macam biasa, in Adobe kita boleh letak put stuff yang kita perlukan lah, tools dengan features ni ada, macam libraries apa semua kita just boleh letak sini. And then usually it appears on the right kat sini lah. Kalau korang terhilang ke apa-apa pun, macam biasa semua boleh cari kat sini. Yang selalunya aku perlukan, bagi aku lah penting dekat sini, effect controls ni. Controls kadang-kadang dia tak kat sini, kadang-kadang dia letak kat sini. Untuk example kali ni aku mungkin nak letak control ni dekat tepi ni lah, so senang. Nanti kalau aku nak letak effect on a footage ke apa, korang boleh nampak effect apa yang aku letak while selecting that layer. Then kat bawah ni ada the basic tools. Ni ada home apa semua, itu selection tools, hand tools, zoom, atau rotation tools, pan, nanti untuk kamera apa semua boleh pan dekat sini. Rotation bukan setakat barang itu, dekat even kamera pun semua kita boleh rotate. Sini kita boleh create shapes. Kalau kita tak select apa-apa layer, dia akan, kau boleh buat shapes lah. Shapes, random. Lepas tu pen tools, untuk kau nak buat shape semua boleh. And then nanti untuk buat masking pun boleh. Nanti untuk typing, apa-apa text kau nak buat. Itu ni brush, apa semua nanti kau boleh explore lebih lagi. Another thing yang dekat bawah ni, semua ni penting juga. Kalau kau zoom out, kalau kau roll kau punya roll kat mouse tu, middle mouse kau ni boleh zoom in and zoom out. Tapi kalau kau nak fitkan the canvas into this box, kau boleh fit to 100 tentu.
Jadi kalau kau tergerak, sebab kau boleh guna hand tools ni untuk gerak nanti. Betul kan? Kalau kau nak senang, just fit to 100 and then dia akan settlekan dengan cuba penuhkan. Ini resolution preview dia. Kalau kau macam PC kau rasa berat ke apa, nanti kau buat, kau boleh tukarkan resolution preview dia. So dia akan lebih ringan. Terus sini ada banyak-banyak tools yang membantu. Yang tu penting, yang aku selalu penting, toggle transparency. Kalau kau bagi on kan dia akan nampak transparent lah. So kalau kau work on something, anything, kau boleh tahu mana yang transparent. Yang ada checkerbox macam ni, dia maknanya dia transparent lah. Sama macam Photoshop. Sekarang aku turn off balik. Ini toggle mask. Ni penting juga nanti kalau kau buat anything masking ke apa, buat nak nampak anchor ke atau apa, dia punya point-points ke apa. Jadi kalau kau nak nampak, kau kena turn on kan ni. Kalau tak nak, kau turn off kan. Nanti contohnya macam ni. Let me create a solid. And then dia akan keluar box macam ni. So, sekarang kita just buat je anything. So sekarang bila aku create something new macam ni, this is called solid layer. This is the layer yang kita nampak ni. So anything yang kita import into a composition, dia akan appear kat sini lah. Nanti dia akan ada banyak lah nanti bawah ni. Untuk tunjukkan contoh yang benda ni. Okay, contohnya aku nak buat, aku nak create a mask. While selecting this, I create a mask. So kalau aku tak nak nampak benda-benda macam ni, aku tekan ni, dia akan tak nampak lah. Especially kalau kau nak lebih clean lah, nak preview ke apa kan. So benda ni akan membantu. So usually aku turn on ni je, kecuali aku nak preview lah, preview betul-betul. Next thing about layers. This is the layers. Kalau kau ada banyak banyak composition, kau boleh stack tab dekat sini. Contohnya kalau aku nak create composition baru kan, either kau boleh klik sini ataupun kau right click sini pun boleh. New composition. Okay, ni is composition 2. Contohnya kita letak nama kan, composition 2. Okay, mana nampak sekarang composition tu. Yang kedua ni kita dah ada buka je ni. Kalau kita nak patah balik ke composition pertama kita buat, boleh. Kalau kita nak tutup ni pun boleh. Kita just tekan pangkah sini. Nanti kalau kita nak buka balik, kita just pergi ke project kita kat sini. Dan kita klik je. Then dia akan buka balik. Another thing, apa yang kita import or anything asset yang kita nak masukkan, importkan masuk, dia akan letak dalam ni lah. Contohnya sekarang kalau aku nak import asset ni ataupun gambar ni, aku boleh buka daripada window explorer, aku just tarik masuk pun boleh. Ataupun aku double click and then aku search lah nak masukkan yang mana satu. It's the same thing lah. Okay, sekarang kita dah ada a few thing dekat dalam kita punya project file, project tab kita. So the next thing aku nak tunjuk ni kat timeline kau ni kan, layer dengan timeline ni. Kalau kau tekan sekarang, dia tunjuk by frame rate kalau sini. Kadang-kadang kalau korang by default mungkin dia akan keluar macam ni by time code. Kalau kau scroll, kau boleh nampak berapa second apa semua. And kalau kau nak tukar kepada frame number, dia boleh juga kan, control and then click. So kau boleh toggle lah. Okay, pasal anything, pasal layer, contohnya aku buat tadi aku buat solid kan, solid color. Let's start again. Kita delete yang ni dulu. Buat solid. Dan kita buat contohnya lagi another color. Bila kita create a new solid color, dia akan store solid tu kat sini And then kalau kau nak reuse solid, kau boleh je drag masuk je. So under apa layer pun, dia akan ada attribute kat bawah dia. Kat dalam dia ada attribute dengan apa panggil attributes and things yang kau boleh edit lah and keyframe kan. Contohnya kalau kau create arrow kecil tepi ni, in this anything kau import ke gambar ke apa, semua dia akan usually ada benda ni. And then bawah dia ada transform. Kalau kau buka kan ni, kau boleh nampak semua ni kau boleh adjust Macam contohnya kalau aku nak
gerakkan sini, kalau aku main sini pun dia akan tukar, ataupun aku just drag pun dia akan tukar, nampak dia punya position tu. Dan kalau aku rotate pun boleh, dia akan tukar. Ataupun shortcut untuk rotate W, sama dengan tools atas ni, W. Lepas tu opacity pun kau boleh adjust sini. Semua ni kau boleh keyframe Kalau kau nak keyframe pada yang tak familiar apa maksud keyframe, maknanya kau nak contohnya frame yang kelima kan. Frame yang kelima aku nak bagi dia 100 keyframe opacity, maknanya dia betul-betul solid lah. Lepas tu frame yang ke 15 aku nak bagi opacity dia kosong, maknanya dia jadi transparent lah. Kalau kau turn on ni balik, boleh nampak mula solid, dia akan pergi ke kosong macam tu. Kalau kau nak play, kau tekan dekat numpad, kau tekan kosong, nombor kosong, so kau boleh preview, nampak. So dia akan loop. After Effects bila dia habis, dia akan loop balik Dia akan sebab sekarang aku set composition kita ada composition ni ada 30 frame je. Kalau kau nak ubah, kau boleh je pergi ke right click sini, and then composition setting boleh ubah. Kau mula-mula kau buat set 30 tu, kau rasa okey mungkin tak cukup, and then kau bagi panjangkan lagi ataupun pendek lagi, kau boleh adjust. Lepas tu yang benda bawah ni tadi aku guna, korang tak perasan, ni untuk zoom in zoom out daripada timeline and then pasal layer ni, kau nampak bar ni kan, bar ni, this shows how long that layer will appear in that composition. Kalau contoh kalau aku buang ni kan, aku boleh buang keyframe ni, aku buang, aku tekan sini, maknanya keyframe yang aku buat semua dia akan hilang. Sekarang dia akan kekal 100 throughout daripada layer daripada frame kosong sampai ke frame 30. Lepas tu dia akan tiba-tiba hilang sebab dia dah tak ada. So kalau kau nak bagi dia ada mula sampai habis, kau just tarik je, so dia akan ada dari mula sampai ke 100 frame, ke last frame 100 frame. Yang tu pasal attribute bawah-bawah dia. Ini kalau nampak sini ada toggle switch. Sini kau boleh turn on few stuff, macam sini untuk hide kan, mungkin aku tak explain kot untuk photo D, sekata mungkin korang confuse sangat. Lepas tu sini untuk toggle motion blur. Lepas tu ni kalau kau letak effect apa, dia akan automatically dia akan turn on kan. Tapi kalau kau nak turn off terus semua, contoh kalau layer ni aku letak sampai 10 effect atas dia kan, aku mungkin tak nak turn on one by one, so aku boleh on off je. Lepas tu sini 3D kan, 3D maksudnya contoh ini dia memang two dimensional, 2 dimensi. Kalau aku tekan sini, dia akan jadi 3 dimensi. Kalau kau perasan kat attribute bawah ni, nampak dia dah jadi tiba-tiba dia muncul lagi satu kat belakang ni, dia ada Z punya value. Kalau nak nampak 3D dia, sebab ni sekarang dah 3D kan, kalau kau main dia punya orientation, kau boleh nampak dia dah jadi 3D. Tapi 3D dia bukan 3D macam kau duk biasa guna kat Blender ke apalah. Dia lebih 3D space in After Effects lah. Dia tak se-advance macam dengan software lain, tapi dia is getting better bagi aku lah. Dia memang sekarang After Effects dah banyak bagus lah. Kau even banyak buat tracking apa semua boleh buat dalam After Effects, dengan dia dah memang bagus ni dia punya 3D dia. And again, kalau semua benda ni kau boleh keyframe Contoh aku mula-mula dia kosong macam ni, lepas aku nak bagi dia rotate macam tu, boleh je, tak ada masalah. Sebab mula aku keyframe kosong dia punya orientation, and then aku keyframe kan macam tu. And then kalau kita pergi toggle lagi switch mode lain, sini dia akan nampak dia ada tukar, ada mode ni. Mode ni dia macam blending mode macam dalam Photoshop. Siapa dah biasa dengan Photoshop, dia familiar lah dengan terms ni. So I won't go into that. So sekarang aku nak bagi dia jadi 2D balik. Untuk contoh seterusnya, kita nak bagi 2D balik So sekarang dia tak ada Z value kat belakang ni lah, dia ada 2 value je. Okay, so pasal masking, kita buat tunjuk example masking sikit kot. Let's create, aku tarik balik layer yang
aku create tadi. Yang kuning ni. Okay. Sekarang kalau kau dah drag ada 2 layer macam ni, kau akan nampak dia akan nampak macam alpha matte ni kan. Kalau kau perasan lah. Ni untuk trick matte. Maknanya trick matte ni dia macam sleeping mask dalam After Effects, but it's very good lah untuk After Effects ni. Sebab kau boleh clip mask apa yang dekat atas. Contohnya kalau alpha matte, maknanya dia akan baca alpha atas, layer atas. Contohnya okay, layer yang kuning ni aku buat bentuk star. Okay, mungkin aku tak nak guna green kot. Okay, layer kuning aku buat star kan, atau aku import masuk gambar ni, aku letak bawah kuning tadi. So sekarang kuning tu atas, lepas tu gambar konsep ni kat bawah. So, sekarang aku adjust sikit, aku guna selection tu, aku just tolak, aku buat selecting konsepnya layer ni, aku letak sini. Okay, kalau aku nak bagi gambar konsep ni mask ikut bentuk bintang ni, aku just use alpha matte yang first ni. So dia akan ikut bentuk bintang tu. And then what does alpha inverted matte means? Maksud dia akan invert, terbalik. Apa yang kuning ni alpha, dia akan ikut, dia akan ada value. Contohnya alpha invert, dia terbalik je macam yang tadi. So sekarang kalau kau turn on yang green ni, sebab green kacau, kau nampak yang dia dah terbalik dah. Sini yang mana ada value tadi, dia akan jadi kosong, transparent. Yang tu mana yang yang transparent tu dia akan ada value. Harap faham. Mungkin at first kau boleh try dulu lah buat few mask, and then kau buat sendiri yang akan faham. Okay, and then what does Luma Matte pula maksud dia? Luma Matte ni secara mudah dia baca gambar hitam putih. Kalau Luma Matte, dia mana yang putih dia akan jadi solid. Lepas tu mana yang hitam dia akan tak baca, dia akan jadi transparent. Okay, mungkin tak faham abang jadi default boleh lah. Sekarang aku besarkan sikit. Yang tu aku masuk gambar, contohnya aku ada gambar hitam putih macam ni. Aku masukkan aku letak atas layer concert ni. Okay, macam tu. Sekarang aku besarkan sikit. Aku shift untuk control dia punya ratio, so dia tak ada stretch ke apa. Okay, sekarang aku nak bagi apa yang putih dekat gambar ni, dia akan gambar konsep tu akan ada atas putih ni. Atau aku guna Luma Matte. Nampak? Dia dah baca mana yang putih gambar orang tadi tu, atas tu, gambar Papa Hatfield tu, dia akan jadi bacaan ada solid. Kalau aku buat Luma inverted, maknanya hitam dia akan jadi solid, akan ada colour. Macam tu. Kalau korang faham lah apa fungsi dia. Kalau kau turn off transparency grid, boleh nampak lah. Macam tu. Kan aku dah. Semua ni kau macam biasa, kau semua boleh adjust ni punya value apa semua. Kau nak gerakkan, nak besarkan apa semua, kau selecting this, and then kau boleh besarkan dia. Double click. Boleh adjust ni. The next thing, dekat parent link ni. Parent link maknanya macam apa pun kita akan ikut parents kita kan. So dekat sini pun maksud dia sama. Okay, aku buat contoh lain kot. Okay, aku nak buat yang ni, yang kiri ni. Okay, aku rename dulu lah, senang. Nak rename, kau buat selecting that layer, kau tekan enter. Nanti kau boleh rename Contohnya ni konsep kiri. Sini yang ni aku nak buat jadi parent lah. Senang korang nak identify. Yang ni akan jadi parent. Lepas tu yang konsep kanan ni aku nak buat jadi dia punya anak ataupun child. Yang child parent ni tak perlulah korang rename pun sebenarnya. Ni aku nak tunjuk contoh korang je. Aku nak bagikan yang kiri, yang kanan ni ikut yang kiri. Aku boleh bagi dia parents center ke parents. Ni dia akan ikut. Yang ni dia akan ikut. Yang kanan ni dia akan ikut kiri. Korang bila korang buat tu mungkin tak nampak apa-apa kan. Okay.
Cuba kau gerakkan yang parents ni. Nampak? Dia akan ikut sekali. Apa saja yang parents tu buat, dia akan cuba ikut. Contohnya kalau aku rotate yang ni pun, dia akan ikut. So benda ni mudah lah kalau kau nak buat composition apa-apa yang effect macam dia akan uniform gerak sama kan. Even scale pun, kalau kau tekan S untuk scale, kau boleh adjust ni scale, dia akan ikut sama. Even kalau kau keyframe kan ataupun kau animate kan benda tu pun, dia akan ikut Contohnya ni, yang first frame scale aku bagi dia 60%, and then 20 ni aku buat dia 100% pun dia akan ikut Betul. Bila kau slide, dia akan nampak dia ikut. So that's the function untuk parents The next thing is yang aku nak cakap, yang links mungkin tak apa sangat lagi. Yang sekarang aku nak cakap pasal adjustment layer kot. Mungkin sebab benda ni masa aku mula-mula belajar tak siapa pun explain sangat, ataupun mungkin aku tertidur dalam kelas kot, aku tak tahulah. Mungkin aku terlepas pandang kot. Okay, adjustment layer ni sangat-sangat best. Kalau kita buka balik yang tadi konsep tadi tu kan. Okay, adjustment layer kau nak buat sama juga macam tadi. Kalau kau tak tengah select apa-apa, kau boleh right click je tekan tempat kosong tu, new, and then adjustment layer. Ataupun atas ni adjustment layer ni dia transparent actually. Dia tak ada color or anything kat atas je. Tapi dia boleh effect anything yang bawah dia. Anything bawah dia. Contohnya, sekejap aku import logo aku. Sekarang logo aku kat atas daripada adjustment layer. And then yang bawah ni dia adalah yang tadi kita buat masking, mask untuk gambar lelaki ni dengan konsep dia kan. By right, kalau aku letak effect apa-apa atas adjustment layer, dia akan effect only gambar lelaki tu lah, sebab yang logo aku atas daripada layer dia. Okay, kalau kita nak letak if we go pasal effect, kita boleh pergi dekat effect and preset. Kalau kau tak jumpa benda ni, dia akan ada kat sini effect and preset. Here, effect and preset kan. Boleh tunjuk, tak boleh jumpa. Okay, effect and preset dekat sini kan. Kau boleh buka sini, and then dia akan banyak lah effect kat benda ni. Kau boleh explore one by one, or from there or from here pun boleh, while selecting adjustment layer. Contohnya aku nak glow kan. Contohnya mungkin aku letak glow kot mungkin korang siapa yang tak pernah guna prefect. While selecting adjustment layer, aku double click. Kalau aku double click, aku akan letak glow tu dekat adjustment layer, and anything under it, bawah layer tu. So dari sini kau boleh, yang bagusnya pasal adjustment layer, sebab kau just mungkin perlukan satu effect ni je untuk letak the effect everything underneath. Tu yang kegunaan dia dah. Itu contoh kalau kau nak ubah color pun, hue saturation pun, kau just tampal dekat atas ni je. Kau boleh, and then kau boleh adjust dengan color contohnya. And then atas dia tak effect lah. Kalau kau nak letak, nak ubah color benda ni, kau just letak atas layer dia je lah. Effect ni dia boleh letak atas any layer. Contoh logo ni aku nak tukar warna pun, aku boleh just while selecting layer aku tu, ni aku just double click and I apply the effect on that layer. Itu je. Very cool. So apa-apa effect yang kau jumpa kat sini, semua kau boleh letak keyframe. Kau boleh keyframe kan, kau boleh play around with it. Kalau nak aku go through one by one ni, mungkin banyak gila benda lah. Mungkin aku akan create a certain video, specific video to do something very specific lah. So lebih mudah korang faham macam mana nak buat certain thing. Macam mungkin aku nak buat macam mana nak buat 3D text untuk match audio ke apa kan. That's all mungkin aku akan buat kemudian. Pasal audio pun kau boleh import masuk let's alang-alang kau dah ada sini. Aku try import some sound effect aku. Let's see. Contoh kau masukkan sound effect kan. Contoh ni aku ada sound effect bintang kan. Aku just try masuk ni. Kalau kau nak tengok dia punya waveform dia, kau boleh tekan L. Ataupun macam biasa kat, kau boleh go through one by one macam ni. Atau kau boleh waveform. Atau kau boleh nampak ni. Okay, di sini kau boleh nampak lah kat frame ni dah ada dah. Kalau kau okay, the next thing yang aku boleh ajar, boleh pasal potong.
kau boleh, kalau kau nak potong apa, kau always can go macam ni, tarik je, and then mana depan ni dia tak ada lah, kosong, mana kau trim kat bahagian depan. Contoh kalau kau nak splitkan dua, Ctrl Shift D, mana benda tu dah potong. So yang belakang ni mungkin aku boleh potong je, so dia ada depan. So that's how you potong lah. For anything pun boleh, even adjustment layer pun kau boleh Ctrl Shift D, kau boleh split. Kau select banyak pun boleh. Kau guna control, ini select one by one, ataupun kau select atas and then hold shift pun kau boleh select multiple layer at once. Macam ni, kau select banyak pun, kau tekan Ctrl Shift D, dia akan potong semua sekali. Potong one by one tu kau di sini kau boleh susun lah macam mana kau nak. Mungkin aku nak buat dia, okay, mula aku nak buat dia black and white je, ubah saturation dia, tiba-tiba dia tukar ting, jadi ada warna. Contoh that's how you susun. So if according to the animation yang korang buat lah. The last thing I want to talk about mungkin pasal export lah ke. Contoh kalau korang nak export benda ni, there's two way. Kau boleh, kalau kau nak render or export guna After Effects, kau boleh guna add to render queue. So nanti dia akan, kau boleh queue kan guna After Effects sendiri. But After Effects dia punya format dia tak banyak. Selalunya aku guna Adobe Media Encoder. Kau boleh queue kan. Macam sini untuk contoh ni aku dah buka dah siap. Bagi aku cara paling cepat sekali, aku buka dua-dua. And then ni main com ni, kalau aku nak export ni, aku just tarik masuk ke Media Encoder. Okay, dah masuk dalam Media Encoder. So dari sini kau boleh pilih, sebab dia ada banyak benda, format apa semua. Before aku selalu guna H264 lah untuk kalau nak YouTube punya export ke apa semua. Pilih aku punya preset and everything, and then I just export it and click play. So aku boleh export After Effects punya project. So that's, for me, that's the fastest way lah aku rasa untuk export. I think other than that mungkin tu je kot, sebab for now that's the basic, that real basic. So kalau if there's anything I miss apa, please let me know. Mungkin orang stay tak faham ke apa semua, please leave a comment or anything. And don't forget, wherever you're watching this, please follow me on my Facebook page. This is Haizil. And for YouTube, please subscribe to my channel. Aku harap korang bagi support aku so aku boleh create more content. Please let me know what you want me to do next. Okay, thank you so much pada yang menonton. Aku harap jumpa korang on my next video. Bye!